Assalamualaikum adik-adik pelajar yang Ustazah kasihi. Pada topik yang lalu, Ustazah telah menerangkan tentang rukun-rukun haji. Ustazah harap adik-adik masih ingat perbincangan kita tentang rukun-rukun haji. Pada hari ini, kita akan sambung pembelajaran kita dengan topik rukun-rukun umrah. Adik-adik pelajar, tahukah kamu ada berapa rukun umrah? Rukun umrah ada 5 perkara. Mari kita teliti baik-baik. Rukun umrah. Pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, bercukur atau bergunting. Kelima, tertib. Wajib umrah. Pertama, niat ihram di miqat. Kedua, meninggalkan larangan ihram. Seterusnya, jom kita fahami lagi tentang rukun-rukun umrah. Miqat ialah ketetapan sempadan untuk memulakan ibadat umrah. Menjadi kelaziman jemaah Malaysia akan bermiqat sama ada di Bir Ali atau Karnul Manazil. Jemaah haji masuk ke Mekah melalui Madinah bermiqat di Zulhulaifah atau Bir Ali. Jemaah haji digalakkan untuk mendirikan solat sunat ihram 2 rakaat sebagai memulakan ihram dan disusuli dengan niat ihram umrah. Jemaah haji yang terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah dengan berihram bermiqat di Karnul Manazil sewaktu di dalam pesawat. Solat sunat ihram boleh dilakukan pada awal perjalanan musafir di balai stesen berlepas dan niat ihram selewat-lewatnya sebelum melepasi Karnul Manazil. Anak kapal akan membuat pengumuman sebelum pesawat melepasi Karnul Manazil. Yang dimaksudkan dengan larangan dalam ihram ialah perkara-perkara yang dilarang jemaah haji melakukannya bermula dari lafaz niat ihram sehingga tahallul. Setelah berniat ihram, jemaah haji kini berada di dalam larangan ihram. Menjaga larangan dalam ihram termasuk perkara wajib bagi ibadah haji dan umrah. Melanggar larangan ihram akan dikenakan dam. Larangan semasa ihram secara umumnya dibahagikan kepada 5 kategori. Pakaian, wangian, kecantikan, alam sekitar, hubungan kelamin. Pakaian, dilarang memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantum seperti seluar, baju kemeja, stokin, kasut yang menutup jari-jari kaki dan tumit, kain pelekat yang berjahit dan sebagainya. Jemaah haji lelaki sahaja dilarang menutup kepala atau sebahagian daripadanya dengan menggunakan songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Jemaah haji lelaki sahaja dilarang menutup muka dan tapak tangan untuk jemaah haji wanita sahaja. Jemaah haji lelaki dibolehkan menutup muka semasa ihram. Dilarang memakai sarung tangan. Wangian, dilarang memakai wangi-wangian sama ada di badan, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung. Dilarang memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tumbuh di pipi dan dahi. Kecantikan, dilarang menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Dilarang mengerat atau memotong kuku. Alam sekitar, dilarang memotong,
menebang, mengerat, mematahkan, mencabut atau membinasakan pokok-pokok di tanah haram. Dilarang memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan darat yang halal dimakan sama ada di tanah halal atau haram. Hubungan kelamin, berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil kawin, melakukan mukadimah persetubuhan, bersetubuh. Talbiyah sunat dilafazkan selama berada dalam keadaan berihram dan berterusan sehingga tawaf umrah bermula. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Jemaah haji lelaki disunatkan beritibak semasa melakukan tawaf. Iktibak ialah menyelitkan kain ihram ke bawah ketiak bahu kanan dan menyelempangkannya ke atas bahu kiri. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan, bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Sunat melafazkan niat tawaf. Allahumma inni uridu tawaf baitikal haram 7 ashwatin tawaf al-umrah fayassirhu li wa taqabbalhu minni lillahi ta'ala. Lafaz niatnya yang bermaksud, Ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah Al-Haram 7 keliling bagi tawaf umrah. Maka permudahkanlah bagiku dan terimalah daripadaku kerana Allah Ta'ala. Amalan sunat tawaf, berjalan kaki, beritibak bagi tawaf yang diikuti oleh sa'i, hanya sunat bagi lelaki sahaja. Mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf, istilam Hajarul Aswad dan kemudian mengucup tapak tangan atau isyarat dengan tapak tangan ke arah Hajarul Aswad sambil bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu mengucup tapak tangan tersebut pada setiap pusingan permulaan tawaf. Istilam rukun Yamani dan tidak mengucup rukun tersebut. Melakukan ramal berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i bagi jemaah haji lelaki sahaja. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan secara mualat berturutan. Melakukan tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat setelah selesai tawaf. Lafaz niatnya, Usalli sunnat at-tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. setelah selesai 7 pusingan, jemaah haji disunatkan untuk solat sunat tawaf. Tempat utama melakukannya ialah di belakang dan bersetentangan dengan makam Nabi Ibrahim. Sekiranya keadaan terlalu sesak, jemaah haji juga boleh mengerjakan solat sunat tawaf di mana-mana, asalkan di dalam masjid, dan disunatkan untuk meminum air zam-zam. Sunat melafazkan niat sa'i. Allahumma inni uridu an as'a baina as-safa wal marwah 7 ashwatin sa'yal umrah lillahi ta'ala. Lafaz niatnya yang bermaksud, Ya Allah, aku hendak sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Angkatlah kedua belah tangan sambil menghadap ke arah Kaabah dan bertakbir. Syarat sah sa'i dilakukan selepas tawaf rukun, bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Cukup 7 kali berulang alik, yakin, iaitu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dikira sekali.
dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira sekali. Hendaklah sampai penghujung tempat sa'i di Bukit Marwah dan kaki Bukit Safa pada setiap kali pusingan sa'i. Hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Mengekalkan niat sa'i. Amalan sunat sa'i dalam keadaan berwudu dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Keluar ke tempat sa'i dengan melalui pintu Safa, babu Safa. Menaiki Bukit Safa dan Marwah bagi lelaki sahaja. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir 3 kali. Bertahlil dan berdoa semasa berada di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Muwalat berturutan. Melakukan ramal iaitu berlari-lari anak pada setiap pusingan apabila berada di kawasan yang bertanda lampu hijau bagi lelaki sahaja. Berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Setelah selesai sa'i, jemaah haji akan bercukur atau bergunting. Setelah segala rukun umrah selesai dengan tertib, maka gugur segala larangan berikhram. Sekiranya jemaah haji ingin mengulangi ibadah umrah, jemaah haji boleh bermikat di Tanaim atau Ja'ra'nah. Selepas berniat ikhram umrah, proses melaksanakan rukun umrah bermula semula, iaitu pertama, niat. Kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, bercukur atau bergunting. Kelima, tertib. Wajib umrah. Pertama, niat ikhram di mikat. Kedua, meninggalkan larangan ikhram. Sekian pembelajaran kita selesai untuk hari ini, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.